في الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر. Pahala bagi orang baca satu huruf daripada Al-Quran, satu huruf pun ada pahala, tidak satu kalimah, bukan satu jumlah, satu huruf pun ada pahala. Betul dah tajuk ni? Haddatsana Muhammad bin Bashar. Betul dah. قال أخبرنا أبو بكر الحنفي قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن أيوب بن موسى قال سمعت محمد بن كعب القرزي يقول سمعت عبد الله بن مسعود يقول Muhammad bin Ka'ab kata, saya dengar Abdullah bin Mas'ud kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah Al-Quran, sesiapa baca satu huruf daripada Al-Quranul Karim, falahu bihi, lahu ay liman qara'a bihi bi kitabillah, maka yang baca tu beroleh dengan Al-Quran tu hasanatun, satu harf dia baca tu dapat pahala satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu hasanah tu pula dilipat gandakan dengan 10 kali ganda. Wal hasanatu bi asyri amsalihha ay mudha'afatan bi asyri amsalihha dilipat gandakan 10 kali ganda. La aqulu alif lam mim harfun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak mau berkata alif lam mim tu satu harf, bukan. Walakin alifun harfun wa mimun harfun, walakin aqulu, dan akan tetapi aku hendak kata alif tu satu harf, mim lam satu harf, mim tu satu harf. Bila baca alif lam mim 3 harf, 3 kebaikan, dan diganda 10, 30 kebaikan. Rahmat Allah begitu luas bagi hamba-hamba dia. Dengan sedikit amalan, dengan sedikit gerak kerja kepada amal kebaikan, dah dapat banyak pahala. Hadza hadithun hasanun sahihun gharibun min hadzal wajhi. Sami'tu Qutaibah bin Sa'id yaqulu balaghani anna Muhammad bin Ka'b al-Quraziyya wulida fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Ka'ab yang riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud tu, dia tu juga dilahirkan semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yurwa hadzal hadits min ghairi hadzal wajhi ay hadzal tariqi, min ghairi hadzal tariqi an Ibn Mas'ud. Hadis ni diriwayatkan dengan selain daripada tarikh ni, daripada Abdullah bin Mas'ud, maksudnya
Hadis ni datang dengan beberapa tarikh, beberapa sanad daripada Abdullah bin Mas'ud. Rawahu ay rawah hadzal hadis Abul Ahwas an Abdullah bin Mas'ud. Abul Ahwas juga riwayat hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud, wa rafa'ahu ba'dhum, sebahagian daripada mereka muhaddisin memarfu'kan hadis ni, maksudnya dalam sanad tu nisbah sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa waqafahu ba'dhum 'an Ibn Mas'ud, sebahagian daripada mereka golongan rawi memauqufkan hadis ni. Wa waqafahu ay waqafa hadzal hadis, memauqufkan hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud, maksudnya dalam sanad tidak menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya setakat sahabat Abdullah bin Mas'ud sahaja, itu dinamakan mauquf. Nisbah sampai Rasulullah SAW itu dinamakan marfu'. Wa Muhammad bin Ka'b al-Qurazi yukna Aba Hamzah, kunyah bagi Muhammad bin Ka'ab ni Aba Hamzah. Haddatsana Nasr bin Ali al-Jahdami قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'u sahibul Qur'ani yaumal qiyamati fayaqulu, sahibul Quran, yang tilawah Al-Quranul Karim yang beramal dengan Al-Quranul Karim, sahibul Quran tu akan datang tiba pada hari kiamat, fayaqulu, dan kemudian dia kata, ya Rabbi hallihi, wahai Tuhanku, hallihi ay al-bisi hullatan, maksudnya hiasilah, fayul basa tajul karamati, jika itu dipakaikan mahkota kemuliaan. Summa yaqulu ya Rabbi zidhu, kemudian sahibul Quran itu kata, wahai Tuhanku, tambahkan lagi ia. Fayulbasu hullatal karamati, kemudian dipakaikan orang tu, sahibul Quran tu, hiasan kemuliaan ataupun hullatul karama. Hullah di sini maksudnya pakaian sepasang kain dan rida yang mulia. Summa yaqulu ya Rabbi arda anhu, kemudian berkata, wahai Tuhanku, ridalah daripadanya. Fayuqalu iqra warqa, kemudian dikatakan kepada orang itu, iqra, kau bacalah Al-Quranul Karim itu, warqa, dan naiklah engkau, warqa ay wasa'ad, naiklah engkau darajat-darajat itu. Wa yuzadu bi kulli ayatin hasanatun, dan ditambah dengan setiap ayat itu satu kebaikan. Banyak kelebihan bagi sahibul Quran di akhirat nanti. Hadza haditsun hasanun sahihun. حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه أي نحو الحديث المتقدم أو بمعناه. نحوه maksudnya sanad ni tidak dibawa matan hadis,
dan Imam Tirmizi isyarat dengan nahwahu, maksudnya matan bagi hadis ni sama dengan matan hadis dah baca tadi. Nahwahu ay nahwal hadisil mutaqaddami, umpama hadis dulu sebelum ni. Bila kata nahwahu, hadis sama, maksud sama, tapi lafaz hadisnya berbeza. Mungkin ada lain kalimah disebut dalam hadis tadi dengan bagi hadis ni. Kalau hadis tidak sebut dalam sanad, kemudian dengan hadis yang dah sebut sebelum ni sama lafaz, sama makna, kalau begitu muhaddisin isyarat dengan lafaz mislahu. Itu beza antara nahwahu mislahu. Dalam Bukhari pun ada guna istilah tu, dalam kitab-kitab hadis semua ada. Itu cara kegunaan riwayat daripada muhaddisin begitu. Walam yarfa'hu, dan tidak memarfu'kan hadis tu. Hadis sanad, bagi sanad ni makna sama dengan hadis tadi, lafaz agak berbeza. Dan satu lagi tidak memarfu'kan hadis ni, maksudnya riwayat secara mauquf. Wa hadza asahhu indana, hadza ay hadzal haditsul mauquf alladhi rawa Muhammad bin Ja'far asahhu indana. Indana ay inda ahli hadis. Dan ini hadis mauquf ni ada dua. Sebelum tu hadis marfu', ni mauquf. Sekarang nak tengok hadis mana terlebih sahih, hadis marfu' ke hadis mauquf ke. Jadi Imam Tirmizi kata hadis mauquf ni terlebih sahih. Indana ay inda ahli hadis, di sisi ulama hadis, min hadis Abdus Samad an Syu'bah, berbanding dengan hadis datang riwayat daripada Abdus Samad, riwayat daripada Syu'bah. Itu hadis sebelum ni. Yaji'u sahibul Qur'an yawmal qiyamati wa yaqulu ya Rabbi halishi. Hadis tu marfu'. Dalam sanad hadis tu nisbah sampai Rasulullah an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, begitu. Itu hadis marfu'. Hadis mauquf ni anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tidak ada riwayat terus daripada Abu Hurairah, begitu. Tidak memarfu'kan hadis, itu mauquf. Jadi Imam Tirmizi kata hadis mauquf tu terlebih sahih daripada hadis marfu'. Jadi kita kena faham di sini, kira sahih, dhaif, hasan ni bukan kira dengan marfu', mauquf, maqtu' tu. Contohnya, bila hadis tu marfu' nisbah kepada Nabi, sahih. Bila hadis tu nisbah setakat sahabat sahaja, itu hasan. Hadis tu nisbah setakat tabi'i sahaja, tabi'i kata begitu, tabi'i buat laku ni dan sebagainya, itu hasan ataupun dhaif contohnya. Bukan kira begitu. Kira sahih, dhaif, hasan ni atas syarat sah sahih. Ada 5 syarat sah sahih. Cukup jadi sahih, kurang sikit ingatan rawi, kira hasan. Rawi itu terlalu kurang ingatan, itu dhaif. Kalau rawi itu dalam sanad tu muhaddisin kata dia ni pembohong, maknanya mutaham bil kadhib,
dituduh berbohong. Kalau begitu dhaif jiddan, itu kira situ bukan kira dengan marfu' sahih, mauquf hasan, tidak kira di situ. Jadi daripada situ kita boleh faham hadis marfu' juga ada sahih, hasan, dhaif. Begitu juga dengan hadis mauquf dan maqtu', semuanya ada sahih, hasan, dhaif, dhaif jiddan dan lain-lain jenis-jenis, semua akan ada. Jadi tidak semestinya hadis marfu' terlebih sahih daripada hadis mauquf. Tidak ada kaedah yang kira sahih ni berdasarkan kaedah lain, kaedah tasheeh, tahsin, tadhaif. Kaedah-kaedah ada di sisi imam-imam muhaddisin, mereka kira berdasarkan kaedah-kaedah tu. Jadi daripada kajian dan kiraan berdasarkan kaedah-kaedah tasheeh, tahsin, tadhaif ni, Imam Tirmizi dapati di sisi dia dan di sisi ulama hadis, katanya hadis mauquf tu terlebih sahih berbanding dengan hadis marfu'. Datang riwayat daripada Abdus Samad, riwayat daripada Syu'bah tu macam mana Imam Tirmizi kira begitu? Hadis mauquf nampaknya terlebih sahih daripada hadis marfu'. Jadi Imam Tirmizi ni imam hadis terkenal, ilmu berkenaan dengan rawi cukup ada dengan dia. Jadi berdasarkan kajian Imam Tirmizi, Abdus Samad yang riwayat daripada Syu'bah dalam hadis marfu' tu, walaupun dia tu siqah, rawi adal, rawi yang dipercayai, tapi berbanding dengan Muhammad bin Ja'far yang riwayat daripada Syu'bah, tengok di rawi sebelum Syu'bah tu. Dalam hadis marfu' tadi, sebelum Syu'bah ada Abdus Samad. Dalam hadis mauquf ni, sebelum Syu'bah ni ada Muhammad bin Ja'far. Imam Tirmizi kaji, nampak Muhammad bin Ja'far ni awsaqu, terlebih siqah min Abdus Samad, terlebih siqah daripada Abdus Samad tu. Sebab itulah Imam Tirmizi kira hadis mauquf ni terlebih sahih. Babun حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي أمامة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. Riwayat daripada Abu Umamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzinallahu li'abdin fi syai'in afdala min raka'ataini yusallihima. Allah subhanahu wa ta'ala ma'adzina, maksudnya
hahuna adina ibaratun anil iqbali minallahi birra'fati, maksudnya menerima ataupun membawa rahmat kepada hamba pada sesuatu perkara ma azinallahu ay ma rahimallahu, tidak ada ulfah ataupun tidak ada rahmah ke atas hamba pada sesuatu perkara yang lebih baik daripada 2 rakaat yang dia semayang tu. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencucuri rahmat ke atas hamba di atas amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba dalam tu. Semayang 2 rakaat tu itu lebih afdal. Tidak ada amalan lain lebih afdal daripada 2 rakaat semayang. Jadi maksudnya ma azinallahu li'abdin fi syai'in afdala min raka'ataini yusallihima, tu maksud dia ay afdalul ibadati as-salatu. Maksud dia jadi begitu, ibadat paling afdal, paling diberi keutamaan, paling banyak pahala itu adalah semayang. Semayanglah terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan kepada hamba supaya hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mendekati kepada Allah. Wa innal birra la yuzarru ala ra'sil abdi, la yuzarru ay la yufarraqu, dan juga sesungguhnya kebaikan itu dicurahkan ala ra'sil abdi, di atas kepala hamba. Maksudnya kebaikan curah atas kepala hamba, maksudnya yanzilur rahmah, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas hamba madama fi salatihi, selama mana hamba tu berada dalam sembahyangnya. Selama mana hamba tu sembahyang, selama tu turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga pahala bagi kesan kebaikan yang hamba lakukan dengan bentuk sembahyang tu, itu juga akan dapat. Wa ma takharrabal ibadu ila Allah azza wa jalla bimithli ma kharaja minhu. Dan perkara yang mana hamba mendekati kepada Allah dengan umpamaan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan daripadanya, daripada hamba itu, ma takharraba ma di situ istifhamiyah lil inkar, dan sesetengah
ambil nafiyah sesetengah kata mausulah. Jadi kalau ambil ma nafiyah akan jadi ma taqarraba bi syai'in, maksudnya ma taqarraba bi syai'in mithlu ma kharaja minhu. Mithlu ma kharaja minhu maksudnya ma zahara minallahi. Tidak ada perkara yang boleh hamba mendekatkan kepada Allah dengan amalan seumpama Allah Subhanahu wa ta'ala zahirkan itu, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun bimithli ma kharaja minhu, ay bimithli ma zahara min syara'ihi wa kalamihi. Ada beberapa jenis pahaman maksud di sini. Qalabun lafzi yani Al-Quran. Abu Nadr kata bimithli ma kharaja minhu, maksudnya Al-Quran, maksudnya wal muradu bima kharaja minhu ma anzalallahu ta'ala ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Quran. Jadi tidak ada hamba dapat mendekatkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perumpamaan apa yang diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran. Jadi dengan mengikuti Al-Quranul Karim, hamba akan dapat mendekati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad ruwiya hadha al-hadith an Zaid ibn Artata an Jubair ibn Nufair an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalun. Ada juga riwayat secara mursal, maksudnya menggugurkan sahabat dalam sanad itu dinamakan mursal sahabi. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه يعني Al-Quran. Sesungguhnya kamu tidak akan kembali kepada Allah dengan cara yang lebih afdal daripada Al-Quran. Kharaja mimma kharaja minhu maksudnya Al-Quran. Hadha hadithun gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Wa Bakr ibn Khunais qad takallama fihi Ibn al-Mubarak wa tarakahu fi akhir amrihi. Bakar bin Khunais, tentang rawi ini
Abdullah bin Mubarak ada perbicaraan, maknanya bertikai. Wa tarakahu, Abdullah bin Mubarak meninggalkan dia, maksudnya tidak mengambil lagi riwayat daripada Bakr bin Khulais fi akhiri amrihi, ay fi akhiri umrihi, pada akhir umurnya. Qala Ibn Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in kata dhaif. Terkadang dia kata laisa bi syai'in, terkadang Imam Ibn Ma'in kata syaikhun salihun la ba'sa bihi. Imam Nasai kata dhaif. Wa qalat Daruqutni matruk. Wa qala Abu Hatim salih laisa bil qawi. Jadi penentuan terhadap seorang rawi ini ada banyak perkara daripada ramai muhaddisin. Jadi rawi seorang, ada kata laisa bi syai', saya kata dhaif, saya kata salih la ba'sa bihi. Ini semuanya istilah-istilah jarah ta'dil. Nak tahu laisa bi syai'in tu jarah ke ta'dil. Kalau ta'dil darjat berapa, kalau tajrih jarah peringkat berapa jarah punya. Kemudian daripada jarah ada 7 peringkat, dan daripada ta'dil ada 6 peringkat. Peringkat mana boleh terima hadis tu, peringkat mana tidak dapat terima. Itu juga ada kiraan di sisi ulama jarah ta'dil. Itulah berdasarkan ilmu-ilmu ada di sisi imam-imam tadi. Mereka juga menentu kedudukan darajat rawi. Sesetengah imam kata berdasarkan kajian dia kata dhaif, sesetengah kata laisa bi syai', setengah kata salih la ba'sa bihi. Ada banyak jenis istilah-istilah tu. Kita kena tahu apa maksud laisa bi syai'in. Kalau sebut laisa bi syai'in tu dengan rawi, hadis daripada rawi tu setakat mana boleh terima ataupun tak boleh terima, ataupun datang dengan istilah-istilah ni, kedudukan rawi itu setakat mana, riwayat daripada rawi itu boleh ataupun tidak anda pakai sebagai syahid ataupun mutabi'. Itu banyak kiraan daripada muhaddisin ada. Itu perlu kita belajar ilmu rijal dan ilmu jarah ta'dil. Babu haddatsana Ahmad bin Mani'in qala akhbarana Jarirun an Qabus bin Abi Zabyan an abihi عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. Sesungguhnya orang yang tidak ada dalam perutnya, dalam hatinya, tidak ada sebahagian daripada Al-Quranul Karim, sampai tidak ada apa-apa daripada ayat Quran,
surah Ikhlas pun tak tahu, surah Fatihah pun tak pandai. Tidak ada sebahagian daripada Al-Quran. Min Al-Qurani, min litab'idi, menyatakan makna sebahagian. Sebahagian daripada Quran pun sedikit pun tidak ada dalam hati. Jadi hati seperti itu kal baitil kharib, bagaikan rumah usan, rumah terbiar lama begitu. Hadza haditsun hasanun sahihun. Jadi hadis ni memberi galakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia supaya memelihara, menghafal Al-Quran. Jangan biarkan tidak baca, tidak hafal dan sebagainya. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala akhbarana Abu Dawud al-Hafari wa Abu Nu'aym an Sufyan an Asim ibn Abi Nujudi an Zir an Abdullah ibn Amr عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يعني لصاحب القرآن. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada, maksudnya kepada sahibul Quran. Sahibul Quran maksudnya orang sentiasa tilawah Al-Quranul Karim dan beramal menurut kehendak Al-Quran. Hari kiamat dalam syurga akan dikatakan kepada sahibul Quran tu, Iqra warqa warattil, bacalah engkau, warqa ataupun arqi boleh, maksudnya as-sa'id ila darajatil jannah, hendaklah engkau baca, sambil baca menaik darajat-darajat dalam syurga. Warattil, rattil maksudnya iqra bitartili, baca dengan tartil, jelaskan satu huruf, satu kalimah, biar betul dengan kaedah bacaan Quran tajwid. Baca pelan-pelan, tartil perlahan. Warattil ay iqra bitartili wala tasta'jil bil qira'ah, jangan baca segera, baca perlahan-lahan. Kama kunta turattilu fid dunya, seperti mana engkau tilawah, bentuk tartil di dunia seperti itulah baca. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'u biha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi berita gembira kepada sahibul Quran tu, maka sesungguhnya manzil engkau, tempat kediaman bagi engkau ada di sisi akhir ayat tu, maksudnya penghujung ayat tu. Jadi maksudnya dia akan dapat banyak darajat dalam syurga inda akhir ayatin taqra'u biha, sampai ayat akhir di mana berhenti. Setakat itu juga akan dapat pemberian tadi, maksudnya akan diberi
rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan memperoleh banyak darajat dalam syurga. Hadza hadisun hasanun sahihun haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Asim bihadzal isnad nahwahu. Baik, sekian dulu. Allahu a'lam.